semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini 29 April. Okey, 29 April puasa yang ke berapa ni? Tak ingat berapa hari puasa. Okey, kita puasa yang ke-5 lah kan. Dia sejak PKP ni, tarikh pun tak ingat, hari pun tak ingat. Kita puasa hari tu hari Jumaat kan. Hari ni hari ke-6 dah puasa. Daripada 23 hari bulan. So hari ni hari ke-6 puasa. Sambut berpuasa semua. Saya bising. Okay. Terima kasih kerana menonton. Saya pagi tadi saya sempatlah sharing pasal dekat post saya pasal okey ke? Semua boleh dengar ke suara saya? Hai Muhammad Rizwan, boleh komen tak? Dengar tak suara saya? Saya takut line saya problem ni. Dia lilap je live tu. Ke biasa? Facebook ni dia kena tukar. Patutnya on air kat situ. Jangan tulis live. Okay. Alhamdulillah tahniah kepada diri sendiri dan juga kepada tim saya sebab kami dah mencapai mencecah melepasi 500 subscribers untuk House of Ilmu dan juga sekarang saya tengok tadi dah 700 lebih subscribers. Alhamdulillah. Hai Muhammad Hakim, hai Muhammad Rizwan dan Muhammad Hakim. Okay. Topik kita hari ini sebelum tu pada yang tak subscribe lagi nak tengok boleh pergi search dekat YouTube tu type House of Ilmu. InsyaAllah kita nak jadikan ianya satu channel ilmiah dalam masa yang sama. Ada fun jugalah. Ada timenya kita main game, ada timenya kita berkongsi benda yang selain daripada bisnes. Ada jugalah sedikit sebanyak lah kan. Saya dengan tim saya cuba nak beri yang terbaik lah dalam channel tersebut. Okay, jadi pagi ni saya nak kongsikan tentang ego. Siapa pernah dengar tentang ego? Ego ni saya rasa ramai lah kita duk sebut kan. Ego. Dia ni ego lah orang ni. Kau ni terlalu ego lah. Apa yang kau nak perjuangkan Kau ego sangat ni. Ramai orang yang macam yang sebut macam tu kan. Hai Dr. Saufi. Sambil-sambil ni ke? Sambil-sambil apa panggil? Berjaga ke hari ni? Jaga dekat ni tak? Dr. Saufi ni adalah lecturer dekat UMK tau. Tapi dia membantu juga dalam tempoh PKP ni. Baguslah maksudnya. Ada satu ni baru kan. Tambahan untuk berkhidmat. Okay. Ego. Back to ego. Okay. Pernah dengar kan orang kata dia ni ego lah. Dia ni sifat ego. Saya sebenarnya dapat idea ni daripada semalam ada orang tanya saya. Sebenarnya ego tu apa? Kan, saya fikir-fikir balik, ego tu apa sebenarnya? Jadi, saya sejenis yang tak boleh main suka hati sebut je. So, saya search lah kan. Saya search tengok dekat kamus Dewan Bahasa. Ego ni bermaksud sifat seseorang yang sebagai individu. Okay, individu ego tu bukan satu kumpulan ke, bukan satu organisasi ke tersebut. Dia adalah orang tersebut. So, individu tersebut. So, jangan menyalahkan satu kumpulan terus salahkan satu kumpulan, tapi kita salahkan individu tersebut. Okay, so maksudnya ayat parti tu ego salah Dia adalah orang tersebut ego. Sifat seseorang sebagai individu ataupun kepribadian dia, iaitu sifat dia tu mementingkan diri dan menganggap diri sendiri lebih mulia atau istimewa daripada orang lain. Daripada orang lain ataupun perasaan megah diri. Ni ayat daripada Kamus Dewan. Hai Muhammad Fahmi. Sihat ke semua? Boleh share lagi sebab saya akan kongsikan. Tadi adalah menurut Kamus Dewan. So, saya akan kongsikan apa 7 tanda-tanda diri kita ni ego. So, kita nak muhasabah diri dalam bulan puasa ni. Sama-sama kita bila dengar ni, saya pun reflect kepada diri saya sendiri. Adakah aku buat juga perkara ni? So, kalau kita dah buat perkara ni, kita minta dijauhkan, ubahlah apa yang kita pernah buat tu. Dan seelok-eloknya, kita mohon maaf lah. Okay?
So yang pertama so pada yang tengok share live ini dekat luar sana, dan kalau tengok ni dekat YouTube sila tekan button like dan subscribe. Okay, saya akan share di YouTube juga. Okay, so 7 tanda-tanda ego. Yang pertama adalah perasaan bagus. Hi my senior Siti Balkis. Okay, yang pertama adalah perasaan bagus. So kalau orang yang perasaan bagus ni, dia punya kaedah dia macam ni. Bila kita berbual dengan dia, bila kita borak dengan dia, dia mesti nak puji diri dia je. Dia mesti nak puji diri dia je. Sebab dia perasan dia bagus kan. So dia nak bagi tahu yang kelebihan dia sahaja lebih berbanding orang lain. Contohlah, kita tengah berborak dengan sahabat. Lepas tu, hi Wani Zamzuri. Thanks for watching. Share juga kat luar sana kita belajar apa itu ego. Okay, yang pertama, tanda-tanda dia adalah perasaan bagus. So orang yang perasaan bagus ni, bila kita berbual, contoh kawan ni, dia nak ceritakan kejayaan dia tau. Dia nak ceritakan kejayaan dia. Hari ni kan aku dapat 500 subscribers lah. Kan dia cakap kan. Lepas tu tiba-tiba dia, alah aku dah lama dah 500 subscribers. Kau kecoh kenapa? Contohlah kan. So dia bagi tahu yang dia tu lebih lagi daripada orang tu. Bukannya dia nak meraihkan sahabat tu dulu. Sepatutnya, baguslah, tahniah lah kau berjaya. Dapat 500 subscriber, sebab ada orang bila dah buka YouTube tu nak dapat 1 subscriber pun payah. Betul tak? Jadi itulah saya dulu. memang sampai sekarang pun saya rasa macam sangat appreciate 1 subscribe anda tu, saya sangat appreciate sebab susah nak dapat. Kan orang suka tengok tapi orang takut nak subscribe sebab dia ingat benda tu kena bayar walaupun percuma sebenarnya. Kan? Jadi yang pertama perasaan bagus. Jadi biasa orang yang perasaan bagus ni lah yang jarang orang nak duduk dekat dengan dia lah. Kan? Sebab dia dah terlalu dia je yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingkan diri sendiri. Dia pentingkan diri sendiri. Okey, dia pentingkan diri sendiri ni contohlah dalam satu situasi kan. Dalam satu situasi tu perlulah perasaan kita nak kena jaga perasaan orang kalau ikutkan kan. Tapi tak, dia pentingkan diri sendiri dia. Hai Muhammad Saiful Niza. Hai Azmi Anil. Hai Haji Isa. Thanks for watching. Nanti share dekat luar sana. Okey, yang kedua, tanda dia adalah pentingkan diri sendiri. Contoh. Jangan kecam saya. Contoh pentingkan diri sendiri ni, kalau dalam sekarang tempoh COVID-19 ni kan, PKP ni kan. Kalau kita dah tahu dah saranan KKM adalah untuk pakai mask ni ketika kalau kita sakit saja. Ataupun kalau lah kita rasa takut sangat kan. Hai Luqman Rashid. Kalau kita takut sangat, kita belilah mask ke ataupun hand sanitizer satu stok saja ke, satu kotak saja ke, okey lah kan. Tapi kita ni pentingkan diri sendiri, kita stockpile, kita beli banyak-banyak. So sebenarnya kita ego dekat situ apabila kita pentingkan diri sendiri. Kita pentingkan diri sendiri itu adalah salah satu tanda ego. So check balik diri sendiri. Sebabnya tadi pun saya ada tengok YouTuber lain ada buat video pasal ni kan. Sebab kita stockpile. Bila kita simpan stok emas ni, golongan yang memerlukan emas tu tak dapat nanti stok emas tersebut. Jadi kita sepatutnya kalau nak pakai emas tu bolehlah pakai yang kain ke, yang cotton ke, yang spandex ke untuk kegunaan kita. Lepas tu kalau kita sakit barulah kita pakai yang, ataupun kalau kita frontliner, dia ada 4 golongan. 4 golongan ni yang elok pakai emas, yang perlu pakai emas. Hai Ati, hai Kaltini. Okey, 4 golongan yang perlu pakai emas adalah yang pertama orang yang sakit. Yang kedua adalah frontliner, doktor, polis tu, kan semua tu. Yang keempat orang yang jaga orang sakit. Orang yang jaga orang sakit. Okey. Yang ketiga orang yang jaga orang sakit. So misi dan sebagainya tu kan. Yang keempat tu yang ada masalah. Ada masalah kesihatan. Jadi dekat situlah orang-orang yang ni je lah kita nak simpan ni. So janganlah pentingkan diri sendiri. Saya ingat-ingat ya sesama kita. Hai Cik Yus. Okey. Yang ketiga tanda-tanda kita ego adalah kita ikut kepala sendiri. Saya ada nota. Kita ikut kepala sendiri. Okay. Ikut kepala sendiri ni
Dia macam ni tau. Kita mungkin ada ilmu dan kepakaran dalam bidang kita tu. Tetapi tak bermaksud kita ada hak untuk bercakap dan komen sesuka hati. Kan? So tindakan kita tu mencerminkan sikap kita yang ego tu. Contoh, kita tahu yang merokok tu membahayakan kesihatan. Contoh tetapi kita tak bolehlah terus kecam orang itu merokok itulah yang menyebabkan dia kemungkinan meninggal ke. So menggunakan ayat-ayat yang kurang bagus dan dia ikut kepala dia sendiri sahaja. Saya rasa banyak kot contoh. Mungkin anda semua pun boleh tulis contoh dekat bawah. Apa lagi contoh-contoh orang yang ego ni kan. Saya rasa ramai dah kot berdepan dengan ego. Kalau dah ada contoh, boleh share dengan kita tak dekat bawah. Tulis komen dekat bawah. Okay, apa itu contoh perasaan bagus, situasi perasaan bagus, penting dia sendiri, ikut kepala sendiri. Ni 3 setakat ni. Okay, yang keempat. Yang keempat ni, dahagakan perhatian. Attention seeker. So, attention seeker ni pun sebenarnya adalah orang yang ego sebenarnya. Hai Dash. Saya Dato' Dashima. Kawan saya dulu masa matrik. Okay. Orang yang dahaga attention seeker ni, dahagakan perhatian ni juga adalah sebenarnya orang yang ego sebenarnya. So na'udzubillah kan. Tapi itu adalah antara contoh-contoh, ciri-ciri dia. Contohlah macam kita duduk dalam satu geng kan, satu perhimpunan dan sebagainya. Kita nak bergurau kan. Kita nak bergurau tetapi kita tunjuk sikap kita tu berlebihan kat situ. Kan, kita nak bergurau tapi kita terlebih pula kat situ, dan bila salah tu kita tak minta maaf pula. Kan, so itu menunjukkan yang kita ego lah sebenarnya kan, sebab kita sepatutnya pada masa itu kejayaan tu diraihkan oleh orang lain, tapi kita pula nak yang lebih-lebih. So attention seeker, please stop. Tolonglah stop. Kita tak nak berlaku egoistik ini sebenarnya. Okay. Okay. Yang kelima, bangga diri. Bangga diri ni pun merupakan tanda-tanda sikap ego. Okay, bangga diri ni maksudnya contohlah. Satu, mungkin benda tu benar. Satu lagi, benda yang tak benar. Kalau benda yang benar, anda bercakap pasal diri anda, okay, bangga diri kan, anda bercakap pasal diri anda melebih-lebihkan diri anda sahaja. Hai Hasbullah, hai Tengku Syarizani. Thanks for watching. Share juga kat luar sana. Okay, so yang kelima dah. Saya yang kelima dah. Tanda-tanda orang ego ni adalah bangga diri kan. So bila kita bercakap benda yang benar, kita meninggikan diri. Okay, tetapi bila kita cakap benda yang tak benar, sebenarnya kita menipu diri sendiri. Tapi oleh kerana kita nak membanggakan diri kita exaggerate kadang-kadang tu. Kita berlebih-lebih kadang-kadang tu. So, dia kena elakkan lah sebab ini adalah tanda-tanda orang yang ego. So, kita tak nak jadi orang ego. Kita muhasabah diri kita balik. Hai Maya, hai Nasromana. Thanks for watching. Okay, apa lagi tanda-tanda orang ego kan? Tanda-tanda orang ego yang keenam ni mengikut kajian lah kan, mengikut kajian orang lain lah kan, bukan saya buat kajian, saya share saja kan. Okay, okay, ni pun salah satu tanda-tanda kalau anda buat kerja seorang diri. Okay, hai Suhaidi, hai Muhammad Asri, tanpa perlukan bantuan orang, mengharapkan bantuan orang lain supaya orang tak anggap anda lemah. Ini pun sebenarnya satu sikap ego juga. Sikap ataupun sifat ego juga sebenarnya. Hai. Kan? Okay. Maksudnya kalau kita berbuat sesuatu perkara. Hai, terima kasih pada yang bagi love. Saya suka kalau love banyak-banyak. Okay, Cik Kusha cakap ego okey tapi super ego tak okey. Ya, semua orang ada ego dia kan. Jangan sampai bila kita duk tunjuk ego kita saja pada orang lain kan, tapi at the end orang tu tunjuk ego dia pada kita, habis kan. Dia simpan ego dia tu. Bagi saya ego ni pun semua orang ada sebenarnya kan, sifat ego tu. Macam kadang-kadang kita pun nak ada rasa bagus. Kita pun nak
keperhatian. Kan kita pun nak juga orang nak bangga dengan diri kita kan. Tapi kadang-kadang tak kena masa kita berlebih. So orang anggap kita ego. So dia kena jaga dekat situ lah sebenarnya. Hai Salwani, kita kena jaga dekat situ. Kita tak nak berlebih-lebih sebenarnya. Kan? Berbalik kepada ciri-ciri yang keenam tadi. Dia kalau buat kerja ni, dia nak buat sorang-sorang saja dengan anggapan kalau dia berjaya, dia yang berjaya, bukan orang lain. Kan? Okey, Tuan Nasrul. Betul, dalam bisnes banyak budaya ni, na'udzubillah kan. Kita harap-harap dalam bisnes tak menjadilah seperti ni. Sebab ego dalam bisnes ni tak perlu kot. Kita contohlah kan tadi yang nak berjaya seorang diri tu kan. Hai Tuan Zaini, thanks for watching. So dia tak nak dipandang remeh ni, dia punyalah buat seorang-seorang. Dia tak nak JV, tak nak joint venture dengan siapa-siapa, tak nak minta bantuan dengan mana-mana agensi kerajaan. Walaupun kita cakap, okey, agensi ni membantu, bank ni membantu. Tak nak berjaya seorang diri. So kalau dah berjaya tu, semuanya kerana aku. Kan? So itu sebenarnya tak bagus. Tak bagus. Ego yang begitu tidak bagus. Elok-eloknya ego yang kita masih lagi bangga dalam apa yang kita ada, tetapi minimalkan. So kita collaborate, kita berjemaah. Itu lagi bagus sebenarnya dalam bisnes. Okay, dan tanda ketujuh tanda ketujuh ni saya rasa sebenarnya ada lagi yang tanda-tanda lain, tapi saya ambil yang 7 je lah kan. So tanda yang ketujuh ni, kalau dia ada kelemahan, dia usaha untuk tutup kelemahan dia sampai dia pula yang lupa diri. Hai Wan Zaimah, thanks for watching. Kan dia nak tutup kelemahan dia tu sampai dia lupa diri dia. Sampai dia lupa. Okey, kalau lah kita ada satu kelemahan, contohlah kita ni kurang kita kurang keuangan lah kan dalam tempoh sekarang ni kan. Tapi kita tak nak ni kalah ni. Kita tengok kawan kita dalgona tiap-tiap hari kan. Lepas tu siakap 3 rasa lah, nasi kerabu lah, ayam percik dah tiap-tiap hari dia post. So kita pun ego kita ni carilah gambar dekat Google kan. Cari gambar kat Google, post juga. So na'udzubillah, kita tak nak orang yang macam tu. Orang yang ego ni kan, kita tak nak. So kita jangan tutup kelemahan. Tak perlu nak tutup. Kita boleh usaha untuk tutup kelemahan. Tapi kalau tak kalau tak sempat pula. Tak perlulah nak tutup sangat kan sampai kita lupa diri. Macam tu lah kan. Hai Zul Ayub, hai Nur Syahira. Okay, Maya Safa cakap, kalau saya buat kerja seorang-seorang, tak nak minta tolong sebab tak nak susahkan orang lain. Macam mana tu? Ini dalam konteks buat kerja dalam office lah. Okay, dalam office kita dah ada tanggungjawab masing-masing kan. Kita dah ada tanggungjawab masing-masing. Tapi kalaulah kerja kita tu, kita memang tak mampu dah. Contohlah contoh kita adalah pegawai akaun. Dan dalam company tu kita pegawai akaun kan. Memang kita tak boleh nak minta tolong orang lain sebab orang lain, department lain tak tahu pasal keuangan kan. Tapi kita pulunlah buat ni. Job makin banyak ni. Invoice makin banyak nak key in. Kerja makin banyak ni. Tak sempat nak key in ni. Sampaikan atas meja tu sampai lebih daripada muka. Tak nampak muka dah nanti kan. Contoh. So, sampai kat situ, kalaulah kita still lagi, saya nak buat sendiri sebab saya boleh buat sendiri dan saya pandai buat akaun sendiri. Okay, tak nak minta sorong siapa-siapa. Sebenarnya kat situ kita dah ego dah. Bagi saya lah kan. Saya maaf kalau saya komen ni salah, boleh komen balik. Bagi saya itu dah ego bila kita tak nak minta tolong. Sebab sebenarnya kita boleh maklumkan kepada bos kita, okey, saya dah tak mampu dah untuk siapkan ni seorang diri. So saya perlu pembantu. Okay, pembantu ni dia boleh buat bahagian ni. So saya akan fokuskan bahagian ni. Itu sebenarnya lebih baik. Dah, kalau kita mampu buat seorang diri, go ahead. Silakan. Okay. Hi Di, thanks for watching. Okay, Tuan Zaini kita cakap tak perlu ego kerana kita perlukan sesama insan untuk maju di samping dengan izin Allah. Betul, kita kena kolaborasi. So dalam ada juga yang berkolaborasi tau, dia bekerjasama, tetapi dalam pada tu dia masih lagi ego sebab masih lagi nak duduk di atas, masih lagi nak tunjuk bagus dan sebagainya. So kita perlukan sesama insan,
apatah lagi kita dalam bisnes kan. Tambah-tambah dalam fasa PKP ni masing-masing stres kan. So kita kena membantu sesama kita sendiri. Tapi dalam masa yang sama, muhasabah diri. Ya Allah, adakah aku ni ego? Kalau ya, mohon lembutkan hatiku untuk turunkan ego sendiri. Okay, untuk mengalah dalam keadaan. Ataupun untuk mengubah apa yang dijadikan ego tu. So sifat-sifat tadi tu kan kita ubah. Okay, terima kasih Tuan Zaini kita share. Kita ada lagi Biskush. Puan Noraini, hai Biskush, hai Ahmad Aziz. Okay, hai Syahriza Sazwan, our senior. Okay, so berbalik kepada ego tadi kan. Siapa yang ada pengalaman ego, tolong tulis dekat bawah ya. Kita dalam bulan Ramadan, bulan puasa ni, kita adalah salah satu titik untuk berubah sebenarnya kan. Saya ada satu cerita di mana case study lah saya nak bawakan kepada anda semua. Ini klien, student saya sendiri punya case lah kan. Jadi bila kita pergi kat tempat dia tu, kita check apa itu, siapa yang bekerja di bawah dia semua kan. So keegoan, dia kata ada salah seorang staff dia ni ego. Okay, ego tu di mana dia tak mengaku yang dia tak boleh siapkan kerja dia. Dan kerja dia adalah penting. Kerja dia adalah bahagian keuangan. Okay, hai Muhammad Ashraf, hai. Oh, Sifu KJ kita ada tengok juga. Saya tak perasan tadi. Ya betul, Sifu KJ cakap toleransi versus ego. So toleransi tu, terima kasih kerana mengingatkan toleransi tu boleh melawan ego kita sebenarnya. So kita kena tolerate lah. Kena rendahkan sikit. Kalau time tu orang berjaya, kita terima kasih, tahniah kepada dia. Time kita berjaya, orang akan tahniah pada kita. Kalau tak, asyik engkau je yang bagus kan. So, kita kena meraihkan orang lain juga. Kita kena meraihkan orang dan kita kena bekerjasama. Okay, berbalik kepada kisah tadi tu. So, apa yang berlaku, staff dia ni tak mampu nak siapkan kerja dia. Tak mampu dah nak siapkan laporan keuangan lah masa tu. Laporan keuangan. So, dia minta saya untuk check jabatan akaun dia. Tapi bila kita pergi, dah kita tengok, memang tahulah dia tu tak mampu nak buat. Tapi bila tanya, saya bila pergi tu kadang-kadang dia jadi pakai topi coach kan. Bila pergi tu kita tanyalah dia, apa agaknya yang you rasa kalau tak dibantu? Ataupun kalau laporan akaun ni tak siap, apa you rasa? Lepas tu dia diam, dia cakap, tak ada masalah pun, saya boleh siapkan, dia cakap. Padahal masa tu dia dah lambat dalam 8 bulan ke 9 bulan lambat siapkan akaun. Jadi kat situ dia masih lagi nak cakap yang dia boleh siapkan seorang diri. Lepas tu saya tanya balik, adakah you perlukan pembantu? Boleh kita cadangkan kepada management untuk dapatkan pembantu. Oh, saya tak perlukan bantuan. Itu antara saya terkesan ciri-ciri ego yang sangat tinggi lah sebenarnya kan. Hai Muhammad Fariman. Lepas tu saya tanya balik, adakah you dah pandai guna sistem yang baru ni? Sebab company tu baru tukar sistem kan. Hai Cikgu Hanafi, Cikgu Metrik saya ada tengok. Bahagianya saya hari ni. Okay, terima kasih Cikgu tengok saya. Okay, so saya tanya dia balik, adakah you dah pandai guna sistem ni? Ya, saya dah pandai guna sistem ni, dia cakap. Okay. Padahal sebenarnya dia tak key in pun sebab dia tak tahu pun nak guna. Itu yang dia cakap tak tahu tu, bila saya suruh dia tunjukkan macam mana cara guna sistem tu, bila dia tunjukkan memang tak betul. Kan. Tapi bila saya cakap benda ni tak betul, lepas tu dia cakap balik, orang yang ajar saya hari tu ajar saya macam ni, kenapa orang tu ajar saya salah? So kat situ combination. Case study ni kombinasi ciri-ciri orang, tanda-tanda orang yang ego ni kat situ. Dia perasan dia bagus, dia tak nak, dia bangga diri, dia cakap dia boleh buat. Lepas tu dia nak kerja seorang diri sebab tak nak dipandang remeh. Lepas tu dia nak tutup kelemahan diri dia yang cakap dia tak pandai sistem tu, dia salahkan orang lain. Kan? So,
Itu sesuatu yang kena difikirkan. Okey, Cikgu Hanafi cakap guna pendekatan psikologi ataupun reverse psikologi. Ni menarik ni. Ini saya kena study lain ni. Nak kena buat live lain ni pasal reverse psikologi ni. Betul jugalah kalau reverse psychology ni boleh digunakan juga. Contoh reverse psychology saya suka buat pada anak saya sendiri. Kalau biasa kan kalau nak panjat kan kita cakap, okay, kawan tua-tua dulu lah kan. Hi Azri, thanks for watching. Kan dia cakap, okay, jangan panjat nanti jatuh dekat situ. Saya gunakan reverse psychology kat situ. Saya cakap, okey, duduk sahaja. Saya terus bagi arahan sebab budak-budak ni tak boleh guna perkataan jangan. Tapi kena study. Ni mungkin sesuatu yang anda boleh study. Reverse psychology. Macam mana keedah dia, macam mana cara dia. Kalau ada orang buat training pasal ni pun, insya-Allah saya nak masuk lah sebenarnya sebab kita kena selalu belajar dan kita boleh gunakan reverse psychology ni kepada orang ramai, kepada klien, kepada staff, kepada tim kan. So kita boleh gunakan. Hai Puan Rahimah. Okey, Maya cakap kalau bahagian akaun memang tak boleh buat seorang-seorang, pecah kepala. Betul lah. Tapi ada orang yang boleh buat seorang-seorang. Sebab mungkin company tu kecil lagi. So dia yang handle semua kan. Waalaikumsalam Azri. Hai Mamak Fahmi. Waalaikumsalam. Mana ada hebat cikgu. Saya berkongsi saja. Hai Rahimah. Okey. Jadi saya nak mengajak anda semua hari ini, okey, dengan keberkatan bulan puasa ni, kita sama-sama muhasabah diri. Okey, kita sama-sama berubah kalau kita tergolong dalam 7 contoh tadi. Dan sebenarnya kalau tengok ni ada lagi yang contoh lain. Contohnya macam mudah marah dengan benda yang kecil. Mudah marah kan. Okay, tapi saya rangkumkan mudah marah tu sebenarnya ikut kepala sendirilah. Lagi selalu merendahkan orang lain itu saya letak kat perasaan bagus. Okay. Lepas tu suka menghakimi orang lain dengan salah, itu saya letak dekat nak tutup kesalahan diri sendiri tu kita salahkan orang lain. So dia lebih kurang sama je saya letak. Suka mengkritik, itu saya letak dekat perasaan bagus juga. Okay, tak minat mendengar apa yang dikatakan pun, itu mungkin penting diri sendiri. Dan kalau tengok kat sini satu yang mungkin agak saya boleh share lah kat sini. Hai Tengku Muhammad Zamri. Hai pengarah kita Syamsul Ambia. Okay, salah satu yang lain saya rasa kat sini daripada 7 tanda-tanda tadi. Tanda-tanda yang pertama adalah perasaan bagus. Okay. Yang kedua, pentingkan diri sendiri. Yang ketiga, ikut kepala sendiri. Yang keempat, sukakan perhatian. Sikit-sikit dia. Yang kelima, bangga diri. Yang keenam, kalau dia buat kerja tu seorang diri je sebab dia tak mahu dipandang remeh. Dan yang ketujuh, dia nak tutup kelemahan diri dia sendiri sampai dia lupa diri dan salahkan orang lain. So kat sini ada salah satu lagi yang saya tengok kat sini. Tanda-tanda orang ego ni, so saya tambah 7 tambah 1, boleh tak tajuk dia? Okay. Yang satu lagi saya nak tambah adalah ciri-ciri kepribadian narsisistik. Ambil kau. Narsisistik. 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 Okay, narsisistik ni adalah pesakit mental. Okay, pesakit mental ni, ciri-ciri pesakit mental narsisistik disebut sebagai, dengar individu yang dalam tempoh jangka masa panjang menunjukkan tindakan abnormal, tindakan luar biasa dia terhadap perasaan diri sendiri, yang sentiasa memilihi kelebihan berbanding orang lain dan sangat gemar penghargaan dan sanjungan daripada diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tu sebenarnya adalah sakit mental, kawan-kawan semua. Penonton-penonton semua tu adalah sakit mental. So ego ni dia boleh bawa kepada narsisistik ni. Dia boleh bawa kepada narsisistik ni adalah sakit mental sebenarnya. So kita janganlah terlalu bangga diri, terlalu perasaan bagus dengan diri kita sahaja
tanpa kita menghiraukan perasaan orang lain. So, na'udzubillahi min zalik, kita sama-sama istighfar kalau kita pernah tergolong dalam golongan ni. Dan saya pun mengatakan untuk diri saya sendiri juga ni, sebab siapa yang kenal saya sejak saya kecil, saya minta maaf banyak-banyak sebab saya memang ada ciri-ciri ni. Memang ada ciri-ciri ni. Ciri-ciri ego saya sangat tinggi sebenarnya. Okay, tapi saya minta maaf kepada yang pernah berurusan dengan saya sejak daripada saya kecil sampailah sekarang. Saya punya ego tu sangat tinggi semasa saya di sekolah rendah dan sekolah menengah sebenarnya. Okay. Mungkin sekolah matrik dan U tu pun mungkin ada lagi ego dia. Mungkin selepas saya berkahwin lah baru saya okey ego saya tu. Jadi saya dah mula down, turunkan ego. Hai Coach Azura, kita cakap. Okay. Narsis. Narsis sakit mental. Ya, betul. So ciri-ciri kepribadian narsisistik ni adalah sakit mental lah, kan. Okay, Maya Safa cakap macam mana cara nak berhadapan dengan orang yang ego tinggi ni. Ego tinggi ni tadi maksud-maksudnya dengan narsisistik. Betul ke Cik Azura? Ini dah last lah, narsisistik dah tu. Kan. So macam mana cara nak berdepan dengan orang-orang yang ego ni? Kita kena belajar juga psikologi kat situ bagi saya. So semua orang kena belajar psikologi lah kan. Komunikasi kena betul. Kalau dia tengah duk bercakap je pasal diri dia kan, kita diam je. Itu kalau saya lah. Sekarang saya, bila saya ego dulu, saya tak perasan ciri-ciri ego ni tau. Tapi bila saya dah kenal ciri-ciri ego ni, saya tahu yang orang ego ni dia akan bercakap non-stop pasal diri dia. Dia akan bercakap je pasal. So masa dia bercakap pasal diri dia tu, kita diam je. Kita diam, lepas tu dia yang akan tanya balik. Kau macam mana? Lepas tu kita pun sambunglah bercakap. Tapi kalau kita nak nasihatkan dia tu, perlu ambil masa sikit. Perlu ambil masa. Mungkin boleh hantar video ni pada dia. Kan, untuk tengok, oh betul lah. Dia kena sedar sendirilah sebenarnya. Dia kena sedar sendiri. Narsistik. Kat sini tulis narsisistik. Entahlah. Kat sini tulis narsisistik. Narsistik ke lebih kurang lah kot kan. Yang ego psycho. Yang nak lawan pun kena psycho. Oh macam tu Kejap Zura, hai Hanif Hassan, hai Adil lah. Kita tengah bercakap pasal ego ni. Macam mana nak berhadapan dengan orang ego. Ada tak siapa-siapa yang pernah ada pengalaman, mungkin boleh tulis kat bawah kan, macam mana kita nak handle orang ego ni. Saya alhamdulillah lah kan, saya buat dua perkara. Kalau dulu memang orang tahu, kalau saya diam, orang akan cakap saya sombong. Orang akan cakap saya garang, Kalau saya diam, orang akan cakap saya garang. Okay. Tapi kalau saya tak senyum, orang akan cakap saya sombong. So antara benda yang kita boleh ubah adalah kita kena sentiasa senyum. Barulah masa kita, takkanlah kita nak marah orang kan. Takkanlah kita nak ikut kepala sendiri, nak bangga diri kalau kita duduk senyum, kita istighfar je kan. So kena banyak istighfar, kena banyak muhasabah diri. Dan kalau kita pula nak deal dengan orang yang ego ni pun, kita pun kena istighfar sekali lah kan. Sebab kita nanti jadi psycho pula nak deal dengan mereka ni kan. Setiap orang ada ego masing-masing Coach. Cuma level ego setiap orang berbeza. Betul Coach. Tadi Coach masuk dah narsisistik kan. Saya dah cakap awal lagi tadi, memang ego ni ada. Setiap orang ada. So janganlah kita nak tunjuk ego kita saja. Sekejap lagi dia tunjuk ego dia, macam mana kan. Macam tu kan. So dalam hidup kita ni, contohlah dekat Malaysia sekarang ni pun kan, kita kena saling melengkapi. Kalau kita orang bisnes, kita duduk dalam industri bisnes sekalipun. Hai Tuan Aizuddin Bahrun Nizam kita. Okay. Para imam kita setuju dengan Puan Azura. Betul kan. Kita kena setuju yang mana tu? Setuju yang kena orang ego kena lawan dengan orang psycho juga ke macam mana? Okay, Cikgu Hanafi saya cakap narcissistic personality disorder. Yang tu saya rasa level dah lain lah. Cuma maksudnya ego ni, dia ada ciri-ciri narsisistik. Bukannya orang ego je, orang gila. Ada orang call lah. Call kejap lagi Okay. Dah boleh? Okay. Sorry tadi ada orang call. Hai Muhammad Razani. Narsisistik tu, ego bukanlah narsisistik, tetapi
dia adalah ciri-ciri lah kan, ciri-ciri. So kalau kita duk perasan di kita je, duduk apa, kita tak fikir orang lain je, lama-lama kita akan pergi kepada mental disorder tadi. Kan? Okay. Maya Safa cakap, pengalaman saya, jika my husband is my boss, dia punya ego berlapis-lapis. Kena banyak bersabar. Okey, ini dalam family punya ni lah. Kalau saya boleh komen pasal ni, memang kalau ada, saya pernah coaching usahawan wanita. Bila dia coaching, dia duk cerita merewang-rewang kan. Saya tanya satu je, bisnes dia tu suami restu ke tak? Kan? Bila dia cakap pasal tu berenang air mata. Kan? Itu salah satu. Itu mungkin itu salah satu. Memang tak dinafikan. Wanita ni kalau nak bisnes ke nak buat apa-apa ke, redha suami tu yang nombor satu. Kan? Tapi mungkin suami kita tu ego dan kita tahu, kita faham suami kita tu macam mana kan. So cara dia adalah mungkin kita boleh bagi tahu dia, okey abang, ciri-ciri ego ni kan saya belajar tadi dengan Puan Syahira. Ciri-ciri ego ni macam ni. Lepas tu sekejap lagi dia cakap, kau nak cakap aku ego ke? Okey, tak adalah kan. So kita pandailah. Sebenarnya bila kita dah lama berkahwin ni, kita dah tahu dah nak handle suami kita tu macam mana kan. Kita tahu dah nak pujuk dia macam mana. So saya punya key adalah wanita ni dia ada kuasa memujuk. So gunakanlah kuasa memujuk tu. Kan? Gunakanlah kuasa memujuk tu untuk memujuk suami. Mungkin hari ni tak lepas, try lagi minggu depan. Mungkin minggu depan tak jalan, try lagi. Saya ada dengar perkongsian daripada Ustaz Syamsul Debat. Hai Afendi. Okay, Ustaz Syamsul Debat cakap, kalau kita boleh doa untuk lembutkan hati suami kita yang ego. Okay, tapi janganlah, dia cakap janganlah kita doa lembutkan. Ya Allah, lembutkanlah suamiku yang ego. Jangan cakap doa macam tu. Doa kena spesifik. Lembutkan hati. Sekejap lagi 40 hari jadi lembut betul suami kita tu kan. Okay, so doa. Doa adalah yang paling besar lah saya rasa untuk nak ni suami. Okay, Cikgu Hanafi cakap semua orang ada ego, cuma perlu dikawal. Tu ajaran tu Islam ajar untuk muhasabah diri. Betul. So back to Islam. Okay, kembali kepada Islam. Orang-orang yang siapa-siapa yang terlepas tengok ni tadi, tengok balik apa ciri-ciri 7 ciri-ciri tu, tanda-tanda tu, supaya kita tak tergolong dalam 7 campur 1 tadi. Supaya kita tak tergolong dalam 7 dan 8 ciri-ciri ego ni. Dia semua orang ada ego. Itu saya rasa kesimpulan yang kita boleh buat. Tetapi macam mana kita nak kontrol, macam mana kita nak kawal dia. Kan, kita tak naklah apa yang kita buat tu dianggap. Okay, Puan Adawiyah kita cakap, buatlah kerana Allah. Buatlah apa tu Puan? Buatlah apa kerana Allah tu. Buat sesuatu. Saya rasa semua perkara buat semua perkara kerana Allah. InsyaAllah kita back to nature, kita back to Quran, tengok balik apa yang perlu. So maksudnya si suami, si lelaki pun kena juga back to Islam. Kan, jangan pula nanti isteri sahaja yang back to Islam, lelaki masih lagi ego dengan tak ni. So lelaki adalah ketua keluarga, dia still ketua keluarga. Okay, kadang-kadang buat semua perkara. Okay, betul. Kadang-kadang lelaki menjadi tinggi ego dia sebab dia tahu isteri dia di pejabat adalah bos. So balik di rumah sepatutnya kena jadi bukan bos. Tu pun salah satu. So keadaan dia berbeza. Cuma yang saya nak sampaikan kat sini, kalau kita tak boleh nak kontrol orang lain, kita tak boleh nak kontrol orang lain, kita tak boleh nak ubah orang lain. So apa kita boleh ubah adalah diri kita sahaja. Yang apa yang saya sampaikan hari ni pun untuk mengubah diri saya sendiri. Sebab saya pun asalnya daripada orang yang ego. Saya tak malu untuk mengatakannya. Saya siap minta maaf lagi kepada sesiapa kat sini yang pernah terasa hati dengan saya. Kadang-kadang ucapan saya tutur kata saya kasar dan sebagainya. Sebab bila saya kenal diri saya memang dilahirkan orang yang metafiziknya nombor 1. So metafiziknya nombor 1 ni agak keras tutur kata dia. So saya kena selalu cari ayat yang manis sikit. Saya pernah dulu masa saya bekerja, laporan audit yang saya buat, laporan internal, laporan audit dalam lah. Laporan audit dalam yang saya buat sangat, saya rasa okey, saya rasa direct to the point. Tetapi bila hantar kepada ketua audit dalam saya,
Dia panggil, Syahira, ayat awak ni keras ni. Ayat awak ni tinggi. Cuba awak ubah sikit ayat awak. Dia memang sangat lembut orangnya. Lembut yang baik. Sangat baik. Teratur je susun kata. Saya masa tu darah muda. Bila darah muda ni, orang tu buat salah, terus saya nak tulis dalam report. Itu auditor dalaman kan. Saya dulu bekerja, masa saya bekerja dulu. Jadi, saya ubah daripada situ. Ramai orang yang menegur saya dan Alhamdulillah saya sangat berterima kasih pada semua yang menegur saya. Sebab kalau saya tak berubah, saya tak berada di sini hari ini dan berkongsi apa itu tanda-tanda ego pada kita semua. Okey, hai Muazli. So, saya rasa sampai sini saja perkongsian saya pagi ni. InsyaAllah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada 500 subscriber. Sekarang dah 700 lebih dah subscriber dekat House of Ilmu. Terima kasih kepada semua yang mengikuti saya, dan juga kalau pada yang perasan, saya dah start engine untuk online class. So online class kita akan ada sepanjang bulan Ramadan ni, sebelum raya lah. Saya stop dah 15 hari bulan ke atas tu dah stop dah. So untuk kelas khusus asas kesawanan bawah Institut Kesawanan Negara pula, saya ada kelas pada 13 dan 14 saya bulan 5 dan seterusnya tu bulan 6 pula sebab bulan 5 dah penuh. So bulan 6 kelas saya 17 dan 18 saya bulan 6. Okay, kita buat kelas online sekarang sebab kita nak putuskan rantaian. Okay, kita sama-sama hashtag kita mesti menang sebab kita ada lagi dalam 2,000 lebih lagi orang yang masih lagi positif COVID ni. So kita nak memutuskan rantaian tu, kita nak semua rakyat Malaysia sihat walafiat, bebas daripada COVID-19 dan kita boleh hidup kembali semula dengan aman. Tengok pagi tadi dah ada panduan hari raya di musim PKP kan. So rasa saya juga hati sebab ini pertama kali kita puasa dalam PKP dan juga kemungkinan sangat besar kita beraya dalam PKP. Itu saya rasa semua dah tanam dalam minda kan. Mungkin akan ada fasa kelima juga selepas 12 hari bulan 5 ini. Mungkin ada lagi fasa kelima iaitu mungkin stop PKP ni selepas raya ke dan sebagainya. So kita kena be ready. Okay, so dalam tempoh PKP ni mungkinlah masing-masing pasangan masing-masing, anak nampak ego ayah, ayah nampak ego anak, kan? Ibu nampak ego anak, ibu dapat isteri nampak ego suami. So kita sama-sama muhasabah diri. Kalau tak dapat nak terangkan kepada mereka apa itu ego, kita cuba bagi klip-klip apa itu ego, kita cuba bagi hint-hint apa itu ego supaya dia sedar sendiri. Sebab kita tak boleh nak sedarkan orang lain. Ingat Okay, so hai Chef Dora, kambing panggang sedap pula kan. Tapi saya tak makan kambing. Tak apalah, panggang-panggang ayam pun sedap juga kan. Okay, so terima kasih semua sehingga menonton lagi dekat live saya akan datang dan juga di channel House of Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum.